Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih hadir lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Baik, kita akan teruskan dengan kisah daripada Taman Majalis. Apapun sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang banyak support saya dengan kisah-kisah yang saya bacakan. Pada yang belum lagi subscribe, jangan lupa subscribe. Dan juga jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan kisah yang menarik yang terus saya baca. Bukan pakai apa ke tak ada. Terus saya bacakan secara fresh. Tapi sebelum saya teruskan, untuk makluman kalau ada terdengar bunyi bising budak-budak tu, saya minta maaf lah. Sebab masa ni budak-budak belum tidur lagi pula. Seakan pula dia main tu. Harap-harap suara dia orang ni tak masuk lah dalam ni. Baiklah, kita tak nak ngoceh terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan Tamarjalis jilid yang ke-6. Siri yang ke-90 yang bertajuk Ilmu Pukau Kucing. Atas perintah Datuk, tingkap yang terdedah saya rapatkan. Guru silat saya lihat terus menggeliat. Dedaun dan pepasir yang bertaburan atas lantai segera disapunya. Datuk nampak tenang, tetapi dahinya berkerut. Apabila rumah sudah bersih, Datuk segera ambil 3 biji bantal. Saya hanya melihat Datuk menyusun 3 bantal itu selari di ruang rumah dan letakkan bersetentangan dengan tulang bumbung. Saya tak tahu kenapa Datuk berbuat demikian. Kerja Datuk itu macam kerja orang yang bodoh. Kebuntuan dalam kepala saya segera berakhir bila guru silat mengajukan pertanyaan kepada Datuk. Kenapa yang bantal diletakkan macam tu? Petua orang tua-tua. Petua apa? Petua menghalang syaitan daripada menumpang tidur. Banyak sangatlah petuanya digunakan. Kenapa tak digunakan ayat-ayat Quran untuk halau syaitan? Kita berusaha mencari sesuatu yang baik. Kalau apa yang kita buat ni tak bercanggah dengan hukum agama, jadi apa salahnya kalau kita gunakan dah? Kita gunakan kedua-duanya untuk kebaikan. Itu lebih baik dan berkesan. Betul juga cakap awak tu. Kita mencari sesuatu yang baik. Suara guru silat lembut. Datuk menganggukkan kepala beberapa kali. Saya segera menggaru pipi kanan. Sekarang ni, awak dah tahu rahsianya. Datuk terus menepuk belakang guru silat beberapa kali sambil ketawa. Saya cuma tersenyum melihat keramahan dan kemesraan yang terjalin. Saya dah faham. Saya ni nak belajar lagi dari awak. Sahut guru silat bila ketawa Datuk berhenti. Boleh. Asalkan awak tu bersabar. Lebih dari sabar mahu saya buat. Apa yang awak cakap semuanya saya akan patuhi. Ini dah cukup baik. Senyum Datuk kian melebar. Saya tetap baik untuk selama-lamanya. Tingkah guru silat. Lagi sekali Datuk dan guru silat berbalas tanpa menampar bahu. Mereka ketawa dan melangkah serentak menuju ke ambang pintu. Wajah keduanya kelihatan tenang dan penuh keyakinan. Saya pula mengikuti dari belakang. Tugas merapatkan daun pintu dan menguncikannya adalah tanggungjawab saya. Senang rasa hati apabila tugas itu dapat saya laksanakan dengan sempurna. Berhati-hatilah, sebelum memulakan langkah. Ujar Datuk sebaik saja sampai di anak tangga yang terakhir. Sepasang matanya menatap wajah saya dan guru silat. Penuh dengan kelembutan. Saya menganggukkan kepala, tetapi guru silat mempamerkan gigi dan gusi pada Datuk. Tamar. Ya, Tok. Mulakan melangkah dengan kaki kanan sambil baca bismillah. Serahkan semuanya kepada Allah. Saya faham, Tok. Kamu ni, bila aku ingatkan, jawab je lah faham. Bila disuruh buat, kamu tu selalu terlupa. Saya segera menundukkan muka. Sindiran Datuk cukup tajam, tetapi saya tak berdaya untuk menafikan kebenaran dari kata-kata Datuk itu. Guru silat merenung ke arah saya sambil melemparkan senyuman. Saya bertambah malu. Kulit muka terasa tebal. Orang muda memang selalu lupa. Secara mendadak guru silat bersuara. Mungkin guru silat mahu memberikan kekuatan semangat pada saya. Perangai buruk macam tu mesti dibuang. Balas Datuk. Betul juga cakap awak tu. Sahut guru silat. Lalu mengulurkan kaki kanannya memijak tanah. Kami pun meninggalkan kawasan rumah pusaka peninggalan orang tua guru silat.
Perjalanan menuju ke rumah si sakit di malam yang kian larut itu membekalkan rasa bimbang dan cemas dalam hati saya. Dengan pertolongan Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami tidak menghadapi sebarang masalah. Tidak ada perkara yang tidak diingini terjadi. Cuma sesekali kami diganggu oleh bunyi suara harimau di kaki langit. Suara ngauman harimau itu tidak mendatangkan rasa takut atau cemas. Datuk sudah pun memberikan kata-kata semangat. Kata Datuk, harimau yang mengaum tidak akan menangkap manusia. Harimau juga tidak akan menyerang manusia bila manusia berjalan 3 sederet waktu malam. Sebagai manusia, saya tidak dapat menerima bulat-bulat cerita yang Datuk tuturkan. Hati kecil saya terus berdetik cemas bila terdengar bunyi dahan yang bergeselan sesama sendiri. Suara dari geselan itu ada kalanya memanjang dan ada kalanya pula pendek macam orang yang mengeluh. Bunyi geselan dahan itu terus ditingkah oleh suara monyet malam yang dikejutkan oleh sesuatu. Suasana malam terasa amat menyeramkan. Kalau berjalan seorang diri, sudah pasti saya tak sanggup melakukannya. Saya tak tahu kenapa Datuk kali ini tidak mahu bercakap banyak. Kalau guru silat bertanya sesuatu, Datuk seperti keberatan untuk menjawabnya. Datuk lebih kerap beristighfar bila kaki dan ataupun tubuhnya terlanggarkan sesuatu. Perjalanan di larut malam itu berakhir di rumah si sakit. Beberapa kaki mahu sampai ke kaki tangga rumah si sakit. Datuk menyuruh kami membaca surah Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut. Perintah itu kami patuhi. Biar aku yang ketuk pintu. Datuk renung muka guru silat. Silakanlah, sahut guru silat. Datuk terus ketuk pintu rumah si sakit 3 kali berturut-turut. Isteri si sakit membuka pintu dan mempersilakan kami masuk. Sebaik saja kami duduk berhadapan dengan si sakit yang kelihatan tenang dan aman itu, secara tak diduga, bomoh tua pun sampai. Tanpa memberi salam, dia terus berdiri di ambang pintu. Wajahnya kelihatan masam dan bengis. Saya menarik nafas sambil menjeling ke arahnya. Tak ada kata-kata yang terungkap dari mulut bomoh tua. Hati saya menjadi cemas dan bimbang. Saya berdoa semoga tidak akan tercetus sebarang pertengkaran atau perkelahian. Apa khabar? Silalah duduk. Suara Datuk lembut. Tak payah, jawab bomoh tua lalu memusingkan badan ke kanan. Isteri si sakit merenung muka guru silat. Maafkanlah kami kalau kami ni tersilap. Guru silat bersuara. Saya juga macam tu, sahut isteri si sakit. Tak payah, cukup keras suara bomoh tua. Datuk segera memusingkan tubuhnya, memberikan belakang pada kami yang berada di dalam rumah. Datuk tunduk merenung ke lantai, terkejut dengan sikap bomoh tua. Perlahan-lahan bomoh tua melangkah menuju ke muka pintu. Daun pintu sebelah kanannya ditumbuk dengan sekuat hati. Perbuatannya itu menimbulkan rasa marah pada guru silat. Biadab, kurang ajar, kutuk guru silat dan bersedia untuk menerkam ke arah bomoh tua yang sedang menekan kiri kanan belikatnya dengan sepasang tangan. Biar saya aja yang ajar dia. Guru silat minta izin dari Datuk. Jangan, musuh jangan dicari. Saya tahu, tapi si tua kutuk ni dah melampau. Sabarlah dulu. Hati saya tak boleh sabar lagi ni. Kau mengucap dan kemudian bacalah surah Al-Ikhlas. Semoga Allah akan memberi kesabaran pada kamu. Guru silat menarik nafas panjang. Saya lihat mulutnya berkumat kamit dan saya yakin guru silat tersebut mematuhi apa yang diperintahkan oleh Datuk. Semua biji mata yang berada dalam rumah tertumpu ke arah bomoh tua yang sedang memijak anak tangga. Dalam beberapa saat sahaja, bomoh tua hilang ditelan kegelapan malam. Semua yang ada dalam rumah berpandangan sesama sendiri. Masing-masing mahu mendengar apa yang mahu dikatakan oleh Datuk. Dalam keadaan yang kurang tenteram itu, saya melihat satu bungkusan melayang dari luar masuk ke rumah. Bungkusan itu tersadai atas lantai. Siapa pula yang baling kita dengan daun keladi? Isteri si sakit bersuara. Wajahnya nampak cemas dan bersedia untuk mengambil bungkusan dari daun keladi untuk dicampak kembali keluar rumah. Jangan sentuh, pekik Datuk. Kenapa? Sanggah guru silat. Tunggu dulu, jawab Datuk tenang. Tiba-tiba kami terhidu bau najis manusia.
Saya yakin bau itu datangnya dari bungkusan daun keladi yang ada di hadapan kami. Awak ada tercium bau busuk? Soal Datuk. Ya, sahut isteri si sakit. Bau najis tu datang dari bungkusan daun keladi. Kalau ada sesiapa yang sentuh daun keladi tu, mungkin seluruh badannya akan berbau busuk sampai mati. Datuk memberi penjelasan. Saya kedutkan dahi. Tidak sanggup rasanya menghadapi dugaan seperti ini. Kenapalah Datuk harus melalui pekerjaan yang sukar dan menyulitkan ini? Timbul pertanyaan dalam kepala saya. Semuanya ini berpunca dari bomoh tua sial kutuk itu. Kutuk batin saya sambil menggigit bibir. Ambilkan saya segenggam beras dan segelas air. Datuk merenung muka isteri si sakit. Tanpa bersuara, isteri si sakit terus bangun, mengambil segenggam beras dan secawan air lalu menyerahkan pada Datuk. Datuk rendamkan beras dalam cawan beberapa minit sambil telapak tangannya menutup permukaan cawan. Ada apa-apa masalah ke? Agaknya kamu tu susah nak bernafas ke? Tanpa bertangguh-tangguh, guru silat mengajukan pertanyaan. Si sakit tersenyum sambil bersuara lembut. Tak ada apa-apa. Guru silat seperti mengeluh sambil merenung ke arah saya dan Datuk. Isteri si sakit segera bangun menuju ke dapur. Genggendan telinga saya pula menangkap bunyi sudu berlaga dengan cawan. Saya senyum sendirian. Isteri si sakit sedang membacuh kopi. Sebentar lagi, tekak kami pasti akan basah dan rasa mengantuk pasti tidak terasa lagi. Ramalan saya memang tepat. Isteri si sakit meletakkan kopi dan kuih di hadapan kami. Minumlah, buat hilang mengantuk, katanya penuh sopan. Terima kasih, ucap saya setelah isteri si sakit meletakkan cawan kopi di hadapan saya. Agaknya ada rancangan ke malam ni? Guru silat renung muka Datuk. Tengok keadaan. Pendek sahaja jawapan dari Datuk. Dah jauh malam ni. Si sakit seperti merungut. Ya, dah dekat pukul 1, sahut saya. Patutlah terasa sejuk, tingkah guru silat. Di luar, desiran angin malam yang melanggar dedaun melahirkan suara dalam nada yang gemersik. Suara burung hantu dan kokokan ayam bersama bunyi cengkerik berpadu menghiasi suasana malam yang kian tua. Bagi mengurangkan rasa sejuk, saya terus menghirup air kopi dan menjamah goreng keledek yang masih panas. Kadang-kadang saya jadi bingung dengan perangai bomoh tua tu. Si sakit membuka rahsia. Badannya kelihatan berpeluh, buncit di perutnya kelihatan menurun dan urat-urat hijau yang timbul di permukaan perutnya turut berkurangan. Apa benda yang kau bingungkan? Celah Datuk. Bomoh tua tu suka marah-marah, tak tentu pasal. Baik pagi, petang dan malam. Bila datang dia terus marah-marah. Si sakit membuka rahsia. Pelik jugalah kalau nak mikirkan perangai dia, ya. Guru silat bagaikan mengeluh. Siang tadi, ada ke dia datang? Datuk mencungkil rahsia. Ada. Petang tadi dia datang dan marahkan kami ikut sedap mulut. Pedih hati kami yang mendengarnya. Rahsia yang dicari sudah pun terbongkar. Isteri si sakit terus menganggukkan kepala, mengiyakan apa yang diucapkan oleh suaminya. Air kopi terus saya hirup. Guru silat perlahan-lahan meraba pangkal hidungnya. Datuk masih lagi merenung ke arah si sakit yang tidak dapat bergerak dengan bebas. Bunyi dedaun yang berlaga sesama sendiri akibat dirempuh angin malam jelas kedengaran. Selain dari memaki hamun kamu berdua, apa lagi yang dikatakannya pada kamu? Datuk memecahkan suasana yang agak sepi menguasai ruang rumah. Di wajah isteri si sakit kelihatan keresahan bagaikan mahu merahsiakan sesuatu dari Datuk. Apa katanya pada kamu? Ulang Datuk. Dia dah memutuskan tak nak mengubati saya. Kalau ada apa-apa yang terjadi pada saya, dia tak mahu bertanggungjawab. Kelopak mata si sakit terkebil-kebil. Semua alat-alat dan ramuan ubatnya habis dibawanya balik. Lanjut isteri si sakit dengan wajah hampa yang amat jelas. Segala mangkuk putih, gelas dan cawan digunakan habis dihempaskannya di tangga. Si sakit pula memberi penjelasan.
Datuk menarik nafas panjang. Bila bomoh dah buat macam tu, saya memang tak yakin yang saya ni boleh baik dan hidup. Saya ni hanya menanti saat je untuk mati. Si sakit melahirkan perasaan kecewa dan putus asa. Sinar matanya yang tadinya kelihatan bercahaya, kini menjadi pudar. Begitu juga dengan isterinya. Kedukaan dan kehampaan yang merajai sepasang hati suami isteri tergambar juga di wajah guru silat. Apa si sakit ni tak ada harapan ke nak hidup? Guru silat menentang wajah Datuk. Saya lihat Datuk menggigit ibu jari kanan, macam ada sesuatu yang difikirkannya. Aneh dan pelik perangainya. Datuk seperti mengeluh. Apa yang pelik dan apa yang aneh? Soal guru silat. Datuk menggelengkan kepala beberapa kali, kemudian terus termenung panjang. Macam-macam perkara yang buruk datang dalam tempurung kepala saya. Saya bayangkan kepayahan dan kesukaran yang bakal kami alami. Di samping itu, bukanlah satu perkara yang mudah untuk mengembalikan keyakinan diri sendiri pada si sakit yang sudah berputus asa. Bila bomoh tu dah lepas tangan? Ni perempuan tu tanya. Bila bomoh tu dah lepas tangan, tak mahu nak ubati suami saya. Apa suami saya ni boleh hidup ke? Pertanyaan yang tulus ikhlas dari si sakit. Datuk jegilkan mata lalu menatap wajah perempuan yang dalam keresahan itu. Kamu tahu ke nyawa manusia tu milik siapa? Tanya Datuk pada perempuan tersebut. Saya tahu, itu saya tahu. Apa yang kamu tahu? Cakap sekarang. Nyawa atau roh manusia tu milik Allah. Kalau dah tahu macam tu, kenapa yang kamu risau? Tapi dia mengubati suami saya. Hei, kamu ni. Datuk terus menggenggam penumbuk. Wajahnya jadi merah. Saya dan guru silat berpandangan. Datuk terus bangun lalu membuka jendela. Badan saya terasa sejuk. Dari jendela yang terdedah, saya melihat langit yang digantungi awan nipis yang lembut. Bintang kelihatan bertaburan di mana-mana. Suara pungguk kian jelas kedengaran. Datuk merapatkan daun tingkap rapat-rapat. Dia duduk di tempat asalnya. Datuk memperkemaskan silanya. Dengan tenang, dia menghirup air kopi. Tiba-tiba, tanpa diduga, seekor cicak jatuh di hadapannya. Dan cicak itu tidak pun berusaha untuk melarikan diri. Ekornya terjungkit-jungkit beberapa kali ke arah Datuk. Datuk tidak memperhiraukannya. Tetapi, jari telunjuk Datuk memetik lantai 3 kali berturut-turut. Anehnya, cicak itu terus berbunyi dan akhirnya hilang. Kita ni minta sesuatu pada Allah. Kita tak minta bantuan dari bomoh ataupun dukun ataupun patung. Kita tak minta sesuatu dari manusia. Allah berkuasa atas segala-galanya. Kerana digerakkan oleh Allah lah saya datang juga ke sini. Datuk bagaikan memulakan satu ceramah pendek. Saya mula resah. Sesungguhnya saya tak suka Datuk berbuat demikian. Saya sedar bila dia mula bercakap sesuatu yang ada hubungan dengan hukum agama, pasti akan memakan masa yang agak panjang dan membosankan. Awak faham ke dengan apa yang saya cakapkan tadi? Secara mengejut Datuk menyoal isteri si sakit. Isteri si sakit menganggukkan kepala. Kalau dah faham, apa yang awak risaukan? Bukan risau, cuma saya bimbang. Jangan risau dan bimbang. Yakinlah pada kuasa Allah dan diri sendiri. InsyaAllah kita selamat. Datuk memberikan secebis nasihat. Isteri si sakit tunduk merenung lantai sambil mengerutkan dahi luasnya. Semuanya tertunduk diam mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Datuk. Mungkin pada pendapat dan fikiran mereka, kata-kata Datuk itu memang benar dan tidak diragui. Datuk bangun kembali lalu menuju ke arah tingkap yang terdedah dan terus berdiri di situ. Pedulikalah bomoh tu, kata Datuk. Tapi macam mana dengan saya? Tak ada sesiapa yang mahu mengubati. Si sakit seperti merayu. Bukankah sudah saya minta pertolongan pada Allah? Datuk terus sergah si sakit. Lagi sekali mata si sakit terbeliak dan si sakit terus menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya termenung panjang. Datuk yang berdiri dekat tingkap merenung ke arah kami. Angin malam yang menyerbu masuk ikut jendela menolak rambutnya.
Isteri si sakit sudah tidak mahu berkata apa-apa. Semuanya diserahkan pada keadaan. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah yang suaminya akan meninggal dunia secara begitu, dia tetap akan menerimanya dengan tabah. Kita disuruh berusaha dan berikhtiar. Dan sekarang ni kita haruslah berusaha, ujar Datuk lembut. Wajah si sakit dan isterinya segera berubah menjadi riang. Begitu juga dengan wajah guru silat kelihatan berseri-seri. Segaris senyum terpamer di kelopak bibirnya. Datuk pun melangkah ke arah kami. Tiba-tiba, langkahnya mati diganggu oleh bunyi dengungan. Tiba-tiba, langkahnya mati diganggu oleh bunyi dengungan yang amat kuat macam dengung kumbang. Jaga-jaga, ada benda masuk ikut tingkap, jerit guru silat pada Datuk. Bagaikan kilat, Datuk palingkan muka ke arah tingkap. Datuk merendahkan kepalanya dari dilanggar benda yang masuk ikut tingkap itu. Bentuknya bulat sebesar kelapa gading dan mengeluarkan percikan cahaya. Benda bulat itu terus meluru ke arah si sakit. Bunyi dengungan cukup kuat memekakkan anak telinga. Guru silat menutup kedua belah lubang telinganya dengan telapak tangan. Jaga, lindung suami kamu dengan tikar, jerit Datuk dengan sekuat hati. Bila dia melihat benda bulat itu berlegar di hadapan muka si sakit. Kali ini bentuknya terus mengecil, bulat seperti ikan buntal. Isteri si sakit tergamam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Melihat keadaan yang agak kelangkabut itu, guru silat segera menerkam ke arah isteri si sakit. Perempuan yang terkejut dan terkaku dengan keadaan yang dihadapinya terus ditolak oleh guru silat hingga jatuh tersungkur. Guru silat terus menarik tikar mengkuang yang diduduk oleh isteri si sakit. Akibat ditarik secara mengejut dan kuat, isteri si sakit bergolek atas lantai macam buah mempelam yang terlepas dari tangkal lalu bergolek atas permukaan jalan raya. Dalam keadaan yang cemas itu, saya masih sempat tersenyum melihat terlatah isteri si sakit yang melucukan itu. Serkup badan yang sakit itu, Datuk mengeluarkan perintah.